Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najah binti Azmi daripada Institut Pendidikan Gunung Kampus MUHAS dalam bidang pendidikan khas masalah pendengaran. Okey, tujuan saya merekod video ini adalah untuk menerangkan berkaitan dengan projek inovasi digital saya iaitu R-Puzzle. Apa itu R-Puzzle? R bermaksud pada read, puzzle adalah merupakan satu permainan teka. Jadi, fokusnya adalah untuk kemahiran membaca ayat mudah bagi murid ketidakupayaan pendengaran. Bagaimana R-Puzzle ini dapat membantu murid masalah pendengaran ataupun ketidakupayaan pendengaran untuk membaca ayat mudah? Mari kita lihat. Pilih satu gambar. Okey, berdasarkan paparan ini dapat kita lihat murid dikehendaki untuk memilih satu gambar berdasarkan enam gambar ini. Jadi, penekanan yang saya hendak tekankan di sini adalah berkaitan dengan bahasa isyarat yang digunakan. Okey, bahasa isyarat dan audio yang digunakan. Bahasa isyarat merupakan bahasa utama murid murid ketidakupayaan pendengaran. Jadi, walau bagaimanapun segala bahan-bahan inovasi yang kita lakukan mestilah mempunyai bahasa isyarat. Dan audio itu adalah bertujuan untuk murid yang masih mempunyai sisa pendengaran untuk mendengar. Mereka perlu menggunakan semaksimum mungkin pendengaran yang mereka ada untuk bertutur dan mendengar. Okey, bagaimana ia berfungsi? Mari kita lihat. Contohnya saya menekan ataupun saya memilih gambar baju. Okey, selepas memilih, murid akan terus paparan tersebut akan terus linkkan dengan isi kandung ini. Terdapat 6 gambar seperti mana gambar paparan sebelum ini. Yang kita tadi memilih adalah baju. Jadi baju adalah berada di nombor 3. Jadi murid dikehendaki untuk mencari di mana nombor 3 itu. Okey, 2, 3. Okey, dapat kita lihat di sini terdapat beberapa pecahan-pecahan kepingan gambar yang perlu disusun oleh murid. Di sinilah dapat kita lihat apa itu yang dimaksudkan dengan puzzle. Jadi di sinilah murid dikehendaki untuk menyusun kepingan gambar itu seperti gambar yang telah tertera. Dan pada gambar tersebut, pada puzzle tersebut juga terdapat satu ayat mudah. Berdasarkan gambar tersebut itu baju itu berwarna biru dan selepas itu murid dikehendaki untuk menaip kembali ayat mudah tersebut iaitu baju itu berwarna biru. Di sini dapat kita lihat bukan sekadar kemahiran membaca yang difokuskan, tapi dalam masa sama murid dapat mengeja dan menaip ataupun menulis ayat mudah tersebut. Selepas itu murid dikehendaki untuk save maklumat tersebut. Okey, selesai pada peringkat itu, peringkat permainan puzzle, murid dikehendaki untuk menekan gambar anak panah yang tertera pada imej yang telah dipilih tadi. Isyaratkan semula. Baju itu berwarna biru. Okey, pada paparan ini juga adalah satu paparan untuk mengukuhkan lagi kefahaman dan bagaimana untuk menguasai kemahiran membaca itu. Jadi murid dikehendaki untuk mengisyaratkan semula apa ayat mudah yang telah mereka pilih, iaitu baju itu berwarna biru dan di sini dibantu oleh bahasa isyarat, gambar bahasa isyarat yang telah dimasukkanlah. Dan juga penggunaan audio seperti mana yang saya terangkan tadi, audio adalah untuk murid yang masih mempunyai sisa pendengaran. Okey, selesai mereka mengisyaratkan semula, saya juga meletakkan pada inovasi ini adalah satu peneguhan positif kerana tujuan inovasi ini diciptakan adalah untuk meningkatkan fokus murid untuk belajar membaca ayat mudah. Lagi peneguhan positif itu berada di sini. Tahniah, anda berjaya. Okey, pada paparan ini dapat kita lihat satu pengiktirafan kepada murid masalah pendengaran yang mampu untuk membaca ayat mudah tersebut. Jadi kita mengucapkan tanah kepada mereka supaya dapat memotivasikan mereka supaya belajar dan lebih fokus untuk membaca ayat mudah. Sebab kita tahu murid masalah pendengaran ini mereka sukar untuk fokus pada masa yang lama. Jadi dengan motivasi seperti ini mereka akan lebih fokus untuk belajar. Okey, selesai di sini, kita akan kembali kepada paparan yang asal tadi dan murid boleh mencuba untuk membina ataupun
untuk menyusun puzzle ataupun membaca ayat-ayat mudah yang lain seperti kereta, kasut dan sebagainya lah. Dan caranya adalah sama. Penekanan di sini yang dapat saya simpulkan pada inovasi saya ini adalah penggunaan bahasa isyarat, audio, visual dan permainan. Okey, kerana murid masalah pendengaran ini lebih banyak menggunakan visual berbanding diri-diri yang lain. Jadi itu saja penerangan berkaitan dengan R puzzle. Jadi sekian, terima kasih.